Kita semakin menghampiri tarikh 12 Ogos, tarikh keramat, tarikh pilihan raya negeri tahun 2023 untuk 6 buah negeri. Dan macam mana kita lihat, kempen makin lama makin meriah walaupun sekarang ini belum lagi masuk musim kempen. Di sini saya ingin memberikan satu penjelasan, satu cadangan dan juga mungkin nasihat kepada para pimpinan Perikatan Nasional dengan ucapan berhati-hati dengan jerat musuh. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana saya sebutkan pada awal video tadi, menjelang PRN ini pastilah akan ada banyak sangat kempen. Dan of course, provokasi dan juga spekulasi akan turut bertebangan sama. Dan kita tahu, isu yang paling hangat pada ketika ini ialah isu yang berkaitan dengan 3R. 3R ini bagi mereka yang belum mengetahui, ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkauman ataupun race, agama, religion dan juga raja-raja iaitu royalty. Di mana 3R ini merupakan, boleh dikatakan tema jugalah sepanjang pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, sebab menteri-menterinya selalu kata kita jangan main 3R dan sebagainya, siapa main 3R akan dikenakan tindakan undang-undang bla bla bla. Tapi itulah dia, diorang main 3R lagi teruk dan tak sedar masalahnya, betul tak? Jadi kenapa saya buat video ini? Sebab saya tahu sepanjang tempoh berkempen ini pasti akan berlaku beberapa taktik, strategi dan juga orang kata apa, percubaan-percubaan untuk melakukan provokasi berkaitan dengan 3R ini. Dan provokasi ini tidak lain tidak bukan hanyalah bertujuan untuk menarik perhatian kita serta mengundang reaksi kita yang mungkin berlebihan, supaya nanti orang-orang lawan kita akan mengatakan bahawa nampak tak diorang ini sebenarnya sangat-sangat resis disebabkan oleh reaksi kita berlebihan tersebut. Dalam erti kata lain, mereka buat, kita balas, mereka play victim, kita yang salah. Dan inilah yang saya cuba nak sampaikan melalui video kita pada hari ini. Menyebut tentang isu 3R ini, biasanya benda ini boleh tersebar dengan dua cara. Satu cara berdasarkan kepada ofensif, serangan. Contohnya ialah seperti mana laporan yang mengatakan Lim Guan Eng menyebut tokong-tokong akan dipecahkan sekiranya gelombang hijau melanda negeri Penang. Kan kecoh baru-baru ini kan? Itu adalah bentuk ofensif, menyerang, dia serang terus. Jadi bila benda itu, serangan itu dilakukan, of course kita akan rasa marah. Yelah, kita difitnah, betul tak? Kita difitnah, konon-kononnya kita nak menghancurkan tokong dan sebagainya. Kita pun bereaksi, kita pun marah Lim Guan Eng, kita pun kata kat dia macam-macam. Kita pun kata kat DAP macam-macam dan sebagainya. Kita kata DAP pun selama ini perintah Penang whatsoever tak bagi azan bla bla bla. Walaupun benda-benda itu mungkin ada kebenarannya. Tetapi itulah, benda ini akan dimainkan oleh pihak lawan kita. Reaksi-reaksi kita yang tiba-tiba marah ke Lim Guan Eng, tuduh macam-macam ke DAP whatever itu, benda itulah yang akan digunakan oleh pihak lawan kita untuk memburuk-burukkan kita balik. Nampak tak pas perangai diorang? Diorang marah-marah kat kita, nampak tak? Dia kata kita macam-macam. Padahal kita tak macam tu pun. Nampak tak dekat situ? Reaksi kita, walaupun betul reaksi tersebut, akan digunakan ke atas kita. Satu lagi defensif. Defensif ini biasa kita nampak. Sebagai contoh, anda lihat kenyataan daripada Salahuddin Ayub. Dia kata, mana ada sepanjang pemerintahan kita, masjid-masjid dimusnahkan, orang Islam diabaikan, orang Islam ditindas dan sebagainya. Even Datuk Seri Anwar Ibrahim pun selalu kata, tunjuk kat saya tang mana Anwar cuba untuk menindas Islam, tang mana Anwar tidak mahu untuk menaikkan Islam. Itu adalah defensif. Kiranya dia menggunakan hujah-hujah lama-lama dulu yang kita pernah kata ke atau tak pernah kata ke ataupun dituduh kita kata ke, untuk menunjukkan bahawa tengok dia tuduh aku macam ni, aku sebenarnya tak macam tu, aku okey, aku baik. Dan kemudian bila kita dengar defensif mereka itu, kita pun rasa macam kau dulu kau macam ni, kita balas balik, kita react pada mereka. Dan kemudian rakyat akan lihat, lepas kau react konon, betul lah, mana ada sepanjang aku duduk Penang okey je aku sembahyang semua. Dah kita juga kena. Padahal sekali lagi, mungkin benda-benda yang kita react itu adalah benda yang betul. Tetapi oleh kerana kita react dengan negatif terhadap permainan mereka ini, mereka akan menggunakan tenaga negatif kita itu untuk kenakan kita balik, untuk memberikan nama busuk pada kita balik. Nampak tak? Itu belum saya cerita lagi tentang kadang-kadang lah ada sesetengah pimpinan PAS ataupun pimpinan Melayu ini yang mungkinlah lebih lajak dari laju dalam berucap. Sebagai contohnya, minta maaf Ketua Pemuda SIK ketika PRU yang ke-15 dulu, di mana yang dia kata undi PHBN masuk neraka whatever tu kan. Walaupun benda itu memang kita dah minta maaf, walaupun kita dah hukum pun Ketua Pemuda tersebut, tetapi benda itu akan diulang-ulang macam radio buruk. Jadi benda-benda inilah tuan-tuan sekalian yang akan mengenakan kita balik, yang akan digunakan untuk menghentam kita serta memburuk-burukkan nama kita, terutamanya di kalangan orang-orang bukan Islam dan juga orang-orang Melayu yang mungkin tidaklah hardcore dalam agama dan sebagainya. Jadi benda-benda ini yang saya nak minta sangat pimpinan PAS berhati-hati. Di sini kita ada beberapa cadangan yang mungkin saya boleh berikan. Cadangan yang pertama ialah kita jangan bereaksi directly dan ganas. Kalau tiba-tiba datang satu serangan terhadap Islam sebagai contohnya kan, kita jangan terus bereaksi dengan ganas, direct dan blatant. Kita ambil masa cool down dulu, hadam dahulu apa yang disampaikan atau tuduhan apa yang dilemparkan, kemudian kita akan cuba cari fakta dan data untuk menafikan
menafikan tuduhan tersebut, kemudian kita berubah kepada penerangan. Sebagai contoh, serangan Lee Kuan Eng kata gelombang hijau akan musnahkan tokong dan sebagainya. Kita tarik nafas, jangan terus marah-marah, kita just nafikan, buat laporan polis dan terus kita pergi kepada penerangan. Kita terangkan kepada masyarakat bahawa Lee Kuan Eng ini tak betul, dia telah fitnah. Anda lihat dekat Kelantan, kita ada sleeping Buddha, kita ada standing Buddha. Orang bukan Islam walaupun sangat sedikit dekat Kelantan tetapi dijaga dengan baik. Bahkan mereka mengamalkan gaya kehidupan mereka tanpa sebarang masalah. Tak ada siapa pun dipaksa masuk Islam ke, dipaksa sunat ke apa-apa ke. Kita bagi penerangan kepada orang bukan Islam dengan menggunakan fitnah Lee Kuan Eng itu tadi sebagai satu pembuka jalan. Kita jadi ejen penerang. Kita tak payah marah sangat pun sebenarnya sebab diorang ini lagi nak kita marah. Sebagai contoh kan, malam itu pemuda PAS Malaysia buat laporan polis terhadap Lee Kuan Eng dan saya akui rakan-rakan saya kan, Sufi Kamari, Iqbal Ibrahim masa tu memang marah dan memang patut mereka marah pun, patut sangat-sangat. Tetapi oleh kerana mereka marah-marah di situ, golongan-golongan anak papa ini dok mainkan kat situ pula. Kenapa marah-marah pula ni? Macam bagus sangat lah, macam PAS tu bersih sangat, macam PAS tu suci sangat. Dia orang lah terpaling Islam dan sebagainya, marah-marah konon whatever bla bla bla. Dia mainkan balik, nampak tak kat situ? Dan itu akan menyebabkan kita lagi marah. Jadi apa yang patut kita buat? Yang pertamanya, bila kita dapat benda-benda macam ni, kita relax dulu, kita tenang, hadam dahulu apa yang disebutkan, kemudian kita akan balas dengan penafian, tindakan undang-undang kalau perlu dan juga penerangan. Yang keduanya, kita kalau boleh jangan counter balik apa yang mereka kata. Sebagai contohnya, mereka kata, oh sepanjang pemerintahan DAP tidak ada orang Islam ditindas dan sebagainya. Kita jangan pula kata, korang nak tipu buat apa? Selama ini DAP merintah macam ni kan. Jangan buat macam tu. Sebab benda itu akan menyebabkan rakyat tengok macam kita nak berbalah. Kita macam orang kata apa, nak belumbu-lumbu, nak buktikan juga DAP tu jahat dan sebagainya. Relax, jangan buat macam tu. Sebaliknya, kalau dia kata macam tu, okey, tak apa, tak ada masalah. Kita just teruskan penerangan kita. Kita fokus untuk memberitahu kepada orang-orang bukan Islam sebagai contohnya bahawa kita ini lebih bagus berbanding dengan mereka. Jangan cakap mereka jahat, tapi cakap kita lebih baik. Yang ketiga yang paling penting, kita kena jaga kita punya pengucapan. Jangan main ucap je ikut otak kita. Dan kalau kita dah tak ada idea cakap apa sekalipun, diam kejap, regroup dan cari idea lain yang lebih bagus. Jangan kita terlajak cakap walau sekali. Jangan tiba-tiba pula kita tercakap, contoh DAP anti Melayu sebagai contohnya kan. Walaupun benda itu mungkin ada kebenarannya sebagai contohnya, tetapi kalau kita gagal untuk membawa dengan fakta dan hujah yang betul, satu, kita kena saman. Keduanya, ini akan memberikan satu konotasi yang tak cantik terhadap kita. Nampak tak kat situ? Kita kalau boleh, kita nak bina lagi banyak kawan dan meyakinkan kepada orang ramai bahawa kita tidak ekstrim. Tapi bila kita jump to the 3 arkat, kita tuduh orang itu macam ni, tuduh orang itu macam ni kan, kita akan menjarakkan lagi diri kita mereka tau. Dan itu yang mereka nak sebenarnya. Itu yang lawan-lawan kita nak, iaitu kita terus bermain dengan ekstremisme dan macam-macam lagi lah. Jadi kita kalau boleh berhati-hati yang kalam kita banyak sampaikan perkara-perkara yang baik kepada masyarakat, tonjolkan kelebihan kita. Kalau kita nak tonjolkan juga kelemahan pihak lawan, fokus kepada kelemahan mereka dalam menangani isu rakyat. Mereka sebenarnya ada banyak sangat isu yang kita boleh tackle tanpa kita sentuh 3R pun. Dan isu-isu ini sebenarnya lebih besar, lebih bagus, lebih padat sebab ianya akan cater ke seluruh kaum. Melayu, Cina, India, tak kira siapa pun memang terkesan dengan apa yang berlaku. Masalah ekonomi, bursa kita makin flop dan macam-macam lagi. Ringgit jatuh. Banyak sangat isu sebenarnya yang kita boleh sentuh dan di sinilah rakyat akan tengok bahawa kita ini bukan sekadar parti yang cerita Melayu Islam, tetapi kita adalah parti yang benar-benar menceritakan tentang kemaslahatan rakyat. Itu yang saya nak nampak daripada pimpinan Perikatan Nasional. Itu yang saya nampak terutamanya dari pimpinan PAS. Fokus kepada masalah rakyat dan sekiranya kalau pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional tak kiralah mereka nak main isu 3R ini secara ofensif ke, secara defensif ke, lantak kau kat situ, aku layan kau sekejap tapi aku nak fokus pada isu rakyat. Biar satu hari nanti rakyat benar-benar lihat siapa sebenarnya ejen perpaduan dan siapa sebenarnya ejen perpecahan dalam masyarakat pada ketika ini. Dan kita kena tunjukkan pada mereka yang kitalah ejen perpaduan kerana kita bercerita tentang kemaslahatan rakyat. Mereka lah ejen perpecahan kerana mereka memang suka provoke isu 3R. Jadi tuan-tuan sekalian, saya faham saya ini bukanlah siapa-siapa, tetapi dengan sedikit pengalaman yang saya ada, sedikit pengetahuan yang kita nampak, yang kita sudah faham berkenaan dengan strategi mereka ini, saya cuba sampaikan kepada pimpinan Perikatan Nasional secara terbuka ini supaya mereka dapat tahu dan supaya anda sebagai rakyat, sebagai pengundi juga tahu benda-benda yang boleh berlaku dan bakal berlaku insya-Allah. Jadi apa-apa pun kita harapkan sangat politician-politician di atas itu berhentilah daripada nama isu-isu yang boleh dikatakan sensitif dan sebagainya. Fokuskan kepada kemaslahatan rakyat. Sebab apa? In the end of the day, tak kira kau isu apa pun, rakyat tetap kena keluar pergi kerja, rakyat tetap kena membeli barang, rakyat tetap kena bayar bil-bil dan macam-macam lagi. Tetapi macam manalah kita tahu, kerajaan ini adalah kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.